Dan jadi kita akan mulakan dengan bahagian ini dulu. So, ini minggu lepas punya nota sebab kita hanya habiskan petikan moden, kita tak habiskan petikan sastra. Biar kita habiskan petikan sastra ini dan kita akan masuk pada bahagian sintesis ya. Baik, para pelajar yang saya muliakan sekarang sekalian, dan saya berharap dalam sepanjang tak silap saya dalam sepanjang hampir 12 minggu ataupun 3 bulan ni lah ya. 3 bulan ataupun hampir ni ya. Kita sudah pun telah pun cover ataupun kita telah pun menyudahi sukatan kecuali novel. Peribahasa saya tak sentuh. Peribahasa ini kamu belajar dari darjah sekolah rendah kan. So bagi saya peribahasa ni tak ada apalah. Itu sebagai markah bonus saya tak tahu ya. Yang lain-lain semua saya sudah tahu kan. Saya fikir yang lain-lain semua tu saya sudah tahu. Kecuali novel. Kenapa saya tak tahu novel? Sebab saya pun tak tahu kamu ni sebenarnya negeri mana. Kan kalau saya letak watak ataupun novel Terani kepada mereka yang ada di negeri lain terasa pula kenapa pula cikgu cover benda ni. Saya nak bincang pasal di sebalik Dinara, saya nak bincang pasal Pantai Kasih, saya nak bincang pasal Bima Sakti kan. Jadi itu saya tak pastilah ya. Maka saya tak bincang novel ya. Tapi yang lain-lain tu saya rasa cukup padat. Apa yang disampaikan tu cukup padat. Okey, mari kita lihat untuk bahagian hari ini ya, untuk bahagian hari ini kita ada konsep pemahaman sastra ya, petikan sastra. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum dalam peperiksaan SPM nanti pada bulan 3 2022 ya, kamu akan didedahkan kepada petikan pemahaman yang berunsurkan kepada moden dan sastra. Jadi minggu lepas kita sudah pun membuat kajian tentang soalan-soalan pemahaman dan juga soalan kebat yang merangkumi kepelbagaian isu tentang pencemaran dan juga dalam proses untuk membina bandar apa dikatakan eco-friendly city ataupun bandar mesra alam kan. Okey, untuk hari ini saya rasa kepada mereka yang masih ada nota ini minggu lepas nota. Kepada mereka yang tak ada tu, kalau kamu bagi tahu dia orang akan send lagi lah ya. Kepada mereka yang ada pada kelas saya minggu lepas mereka tahu kan. Saya rasa kebanyakan daripada kamu ni memang biasa ikut kelas saya, so tak ada masalah. Baik, jadi dalam perkembangan seterusnya untuk hari ini, mari kita lihat petikan sastra. Okey, mungkin kamu baca, mungkin kamu tak baca, saya tak tahu. Walaupun saya memberikan kamu masa 5 minit, kamu baca bahan 1, lepas itu kamu baca bahan 2. Ya, selepas kamu baca bahan 1 ni, kamu dipendaki untuk membaca bahan 2. Kita juga ada bahan 2 dan sebagainya. Alright, bahan 2. Dan selepas membaca bahan 2 ni, ini bahagian soalan ya. Okey, bahagian 2. Bahagian 28. Sebentar. Okey. Jadi kalau kita lihat apa yang berlaku di sini ialah ini bahan 2, bahan 2 dan bahan 3 ya. Baca bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Okey, kita akan lihat kepada bahan 1 dululah ya. Kita akan lihat kepada bahan 1 dulu, iaitu 2.7 yang ini. Kalau sudah baca bagus. Kepada mereka yang belum baca tu, cuba ambil masa 5 minit, baca bahan 1, bahan 2 dan bahan 3 dalam masa 5 hingga 7 minit. Buat sekarang.
Okay, setiap 5 minit kita akan terus mula dan saya terangkan. Sebab hari ini kita juga ada bahagian sintaksis yang perlu kita habiskan ya sebelum pukul 6.30. Okey, cukup ya 5 minit. Nanti saya khawatir masa tak cukup untuk kita habiskan semua. Baik, bahan satu kalau kita lihat perkembangannya di sini, minggu-minggu pertama saya berada di kota mewah ini, dapat saya saksikan kerapuhan jiwa anak-anak muda sebangsa saya. Cuba kamu lihat penggunaan bahasa yang begitu meyakinkan, yang begitu mencuitkan perasaan, sebab bahasa yang digunakan tu bahasa yang penuh dengan bahasa perasaan dan juga bahasa sinis, bahasa pengkritikan ya. Minggu-minggu pertama saya berada di kota mewah ini, saya dapat saksikan kerapuhan jiwa anak-anak muda sebangsa saya. Sebangsa saya. Jadi siapa tu? Dipetik dari cerpen Munshi oleh Husnah Nazri, sebangsa saya kan? Jadi sebangsa saya itu kita tahulah dia merujuk kepada kawan-kawan kita ya. Mereka dihanyutkan keseronokan hidup dengan memperdagangkan maruah dan peribadi. Biasalah di kota, maruah sudah tidak menjadi lagi satu unsur yang penting, maka boleh dijadikan sebagai alat permainan oleh setengah-setengah golongan yang tidak bertanggungjawab. Saya di sini bukanlah nak bertegang leher tentang persoalan maruah moral dan juga bangsa, kita mengikut pada konteks petikan. Ya, apa yang disampaikan oleh saudara Husnah Nazri, saudari Husnah Nazri ya, membayangkan di sini bahawa dalam cerpen Munshi, beliau mendapati bahawa kebanyakan daripada remaja pada hari ini yang berada di kota kosmopolitan dan metropolitan tu, keimanan dan juga maruah hanya tinggal bagaikan senipis kulit bawang.
Mereka dihanyutkan keseronokan hidup dengan memperdagangkan maruah dan peribadi. Saya berasa jelek dan aib menyaksikan adegan sumbang wajah-wajah anak muda pribumi tanah air ini yang tidak segan silu menjual bahasa ibunda dan merosakkan agama yang murni. Jadi ini mungkin berkaitan dengan komunikasi, ini mungkin berkaitan dengan perangai, berkaitan dengan sikap, berkaitan dengan akidah mereka, semua disatukanlah. Tidak segan silu menjual bahasa ibunda dan merosakkan agama yang murni. Anak-anak muda lelaki perempuan berpelesiran dan bergaulan bebas sambil bercakap dalam bahasa yang entah apa-apa. Jadi pergaulan bebas sebab orang Munshi ni kamu tahu pelajar yang datang ke kota ni asalnya dari kampung. Jadi bila dia melihat tentang akidah ataupun perlakuan anak-anak muda di kota, dia terasa, bak kata pepatah, rusa masuk kampung. Jadi bahasa yang digunakan tu betul-betul menduka citakan beliau kerana bahasa yang entah apa-apa. Mereka bergelak tawa dan logat yang direka-reka konon untuk menunjukkan kemodenan. Saya jadi keliru dengan setiap patah selanggar atau klausa yang tidak saya faham. Slang lah. Selanggar tu ialah slang dan klausa ni ialah gabungan kata-kata yang lebih besar daripada frasa yang tidak saya faham. Ada yang menggunakan pelbagai istilah rojak yang dicampur adukan dengan bahasa asing yang mengelirukan. Saya menjadi buntu. Malah berasa malu dengan sikap dan gelagat anak-anak muda sebangsa saya yang telah hilang identiti dan jati diri negara mewah ini. Jadi beliau sangat duka cita dan beliau sangat sedih melihat kepada maruah bangsa, maruah bahasa, maruah agama sudah tidak dipertahankan lagi seperti mana orang-orang kampung yang betul-betul mengamalkan konsep di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Ya, itu kita nampak perbezaan dia lah kan. Jadi bila di kota tu betul-betul banyak dengan kritikan, kita nampak banyak yang dikritik, kita nampak banyak yang dihina, kita nampak banyak yang moden, banyak perkara-perkara yang sepatutnya diamalkan, ditinggalkan. Ya, sebagai didikan agama hanya tinggal sekulit senipis bawang ataupun langsung tidak ada keimanan dan sebagainya. Ini dunia pemodenan. Kota ialah dunia pemodenan. Ya, kelestarian akidah dan juga amanah moral tidak disanjung lagi. Okey, ini untuk bahan satu. Okey, bermaksud dalam bahan satu ni kita nampak kerancuan bahasa. Okey, bahasa rojak maksudnya kerancuan bahasa. Kerancuan bahasa maksudnya bahasa tidak dituturkan dengan kosakata ataupun dengan fiilnya yang tersendiri. Bahasa tidak bahasa tidak dituturkan, bahasa tidak dibicarakan mengikut nada yang sepatutnya. Bahasa itu seolah-olah kehilangan martabat. Bahasa itu seolah-olah kehilangan darjat. Seolah-olah bahasa itu sudah tidak berkuasa lagi di kota-kota sebab tidak ada seseorang pun boleh menggunakan bahasa Melayu yang betul dengan keragaman yang begitu mengikut keselarasan vokal dan juga mempunyai morfem dan juga cara penggunaan bahasa yang sepatutnya. Nah, itu yang menyedihkan beliau lah. Ya. Okey, sekarang kita lihat pada bahan dua. Apakah yang cuba disampaikan dalam bahan dua? Kamu baca 5 minit, nanti saya terangkan. Saya sekarang mengejar masa. Ya. Dipetik dan diubah sesuai dari kerancuan istilah dalam ulasan sukan oleh alias Ismail, pelita bahasa April 2017. Nah, silakan baca ini. Apa yang berlaku di sini? Kerancuan. Kerancuan maksudnya kesilapan bahasa. Kerancuan maksudnya apa dikatakan kesalahan bahasa yang digunakan. Bahasa rojak. Baca dulu.
Hmm. Okey, 5 minit sudah habis ya. Nah, kita terpaksa berakur dengan masa ya. Masa tidak menanti untuk sesiapa ya. Jadi kita mestilah akur ya dengan masa dan sebagainya. Dalam bidang sukan khususnya bola sepak, beberapa istilah yang digunakan oleh para pengulas tersasar maknanya. Biasalah di media sosial atau di buletin utama ataupun di Astro Awani, kalau kita betul-betul perhatikan sebagai guru bahasa Melayu, ada banyak kerancuan yang berlaku. Kerancuan di sini adalah kesilapan bahasa lah, ya. So kalau ini yang berlaku di sini, kalau kita nampak pengulas tersasar, perkara ini tidak wajar berlaku, malahan seharusnya dipahami secara mendalam. Hal ini membawa maksud bahawa sesuatu istilah hendaklah digunakan dengan tepat agar maksudnya sampai kepada pihak lain semaksimum yang mungkin. Sebab apabila kita berada di stesen TV mengulas sesuatu, kita dipandang oleh beribu-ribu malah berjuta-juta mata. Maka kita yang menggunakan bahasa Melayu mestilah belajar dan mendidik diri kita dulu sebelum kita memberikan mesej. Yang paling gelak saya, yang paling tertawakan diri saya ni apabila menteri-menteri itu mula mengulas dan bercakap. Nah, kebanyakan menteri langsung tidak ada pengetahuan tentang bahasa Melayu yang seragam, bahasa Melayu yang baku. Biasanya saya dengar mereka menggunakan mereka-mereka. Apa mereka-mereka? Mereka tu sudah kata jamak. Lagi you nak gandakan kata jamak tu buat apa? Mereka-mereka. Itulah dikatakan menteri di Malaysia. Ya, langsung tidak ada persediaan sebelum membuat sebarang pengulasan. Ya, itu sangat-sangat bahaya sebab kita rakyat Malaysia
bahasa kita bahasa rasmi, bahasa kebangsaan bahasa Melayu, bahasa perantaran bahasa Melayu, bahasa perundangan bahasa Melayu, bahasa kehakiman bahasa Melayu. Kalau kamu sebagai pemimpin tidak menjadi contoh, siapa lagi? Fikirlah sendiri kan. Banyak masalah di sini ya. Okey, jadi kalau kita lihat dalam bidang sukan ini biasanya berlaku dan hal ini membawa kepada maksud istilah hendaklah digunakan dengan tepat agar maksudnya sampai ke pihak lain semaksimum yang mungkin. Para pengulas dan wartawan sukan seharusnya sentiasa berhati-hati melafazkan baik ulasan maupun tulisan agar tidak melakukan kesilapan yang berulang-ulang. Kadang-kadang mereka langsung tidak sedar, bantai saja dari awal hinggalah ke akhir, benda yang sama dia gunakan. Sebutan, dari segi mesej yang digunakan, mungkin kata-kata yang tak sesuai. Saya fikir orang seperti ini kena bawa duduk untuk bahagian penyuntingan soalan tata bahasa. Hal ini demikian kerana secara tidak langsung mereka sebenarnya turut menjadi penular kepada penggunaan bahasa yang kian menjadi ikutan masyarakat. Itu bahasa rojak, kerancuan bahasa, kesilapan bahasa, maruah bahasa tercemar, martabat bahasa hilang dan sebagainya. Sikap pertuturan dan tulisan mereka mempunyai pengaruh yang kuat ke atas orang ramai, terutamanya generasi yang muda berada dalam proses pendedahan pengalaman hidup. Jadi kita ada pelajar tingkatan 3, 1, 2, 4, 5, tingkatan 6. Masing-masingnya ambil bahasa Melayu di sekolah. Bila kita lihat pengulas, apabila kita nampak pengacara, apabila kita nampak pemimpin yang berucap, kita yakin akan bahasa mereka. Tapi kalau mereka sendiri melakukan kesilapan, siapa nak hendak perbetulkan mereka? Itu menjadi satu persoalan yang utama, kan? Tak ada orang, nobody bother about this bahasa dalam Malaysia ini. Tidak ada satu komen yang dibuat tentang bahasa. Mana ada? Tidak ada berani. Mereka tidak langsung mengungkitkan dalam media sosial atau media massa sebab golongan yang menyokong kedaulatan bahasa sudah hilang di Malaysia. Kalau dulu kita ada Asas 50, lepas itu kita ada GAPENA, Gabungan Penulis Nasional, lepas itu kita ada sastrawan Melayu, sastrawan Malaysia. Okey, lepas itu kita ada Gabungan Penulis Asia Tenggara. Mereka semua ni betul-betul memperjuangkan bahasa. Sekarang ni susah saya nak ramalkan. Mereka perjuangkan apa? Kamu tahu sendirilah, kerusi menjadi persoalan. Cuba lihat nanti dalam apa yang berlaku dalam masa yang terdekat. Okey, seandainya kita menjadi pemerhati yang baik berkaitan perkara ini, tentu kita menemukan beberapa istilah yang selalu salah digunakan oleh pengulas sukan tanah air, sama ada ulasan itu melibatkan ujaran lisan maupun ujaran tulisan. Salah satu perkataan tersebut ialah tongkak. Jika diperhatikan, perkataan itu digunakan oleh sebahagian pengulas dan wartawan sukan bagi merujuk pemain dalam kesebelasan utama sesebuah pasukan. Sedangkan menurut tasarus maksudnya maksud. Ini perkataan tongkak tidak menyampaikan maksud yang hendak disampaikan. Tongkak dimaksudnya ialah yang utama. Yang utama yang menjadi sesuatu yang paling penting, pengaruh dan sebagainya, kan. Mengapa dia gunakan perkataan tongkak dalam sukan? Itu menjadi satu masalah lah. Ya. Baik. Jadi dalam bahan 2 tu masih lagi bincang tentang bahasa. Dalam bahan 1 pun dia bincang pasal bahasa. Cuba kita lihat bahan 3. Baca dulu bahan 3. Ingat ya, walau apa pun bahan 1, 2 dan 3, tema dia sama saja. Tema yang ingin disampaikan bahan 1, bahan 2, bahan 3, tema dia sama. Semuanya tema bahasa. Tidak ada tema yang berlainan. Cuba kita lihat dalam bahan 3, 5 minit dari sekarang.
Okey, selesai. Mari kita lihat pada bahan 3. Ramai bersetuju jika berbicara tentang kelebihan internet. Sesuatu keadaan menjadi mudah dengan adanya internet. Namun begitu dari sudut yang lain, internet membuatkan bahasa menjadi rosak. Ya, bahasa dalam internet menjadikan kita bahasa yang rosak. Rosak kerana tidak dapat menjelmakan keindahan bahasa apatah lagi maknanya. Dalam konteks ini, Facebook, Twitter dan media sosial yang lain merupakan punca wujudnya keadaan yang sedemikian. Bahasa seolah-olah tidak dapat menampung wacana ilmu dalam laman sosial. Kalau kamu nak gunakan bahasa Melayu, dalam media sosial ni lupakan sajalah, semuanya bahasa rojak. Selain itu, laman sosial tersebut juga menjadi pusat penyebaran bahasa yang tidak baik. Pemikiran yang terbentuk daripada penggunaan bahasa tersebut juga kian meluas. Ya, daripada jenis perkataan yang digunakan, daripada frasa yang digunakan. Bila orang membaca itu, pemikiran kita pun terikut-ikut. Apa yang kamu nampak di hadapan kamu, benda itu akan menjadi objek. Benda itu abstrak sebenarnya. Apa yang kamu nampak di hadapan kamu, tak kira secara realiti ataupun secara maya. Ingat ya, saya sedang bincang satu konsep psikologi sekarang ni. Apa yang kamu lihat depan kamu, secara realiti ataupun fantasi ya, ataupun abstrak, benda itu sebenarnya maya. Tahu maya? Kabur, samar, tak ada apa-apa. Lama-kelamaan, kamu sudah membajai benda itu, kamu sudah mewarnai benda itu, kamu sudah mengairi benda itu, kamu jadikan dia sebagai satu objek yang pegun, satu objek yang keras. Dan lama-lama objek itu akan masuk ke dalam otak kamu dan terbenam dalam hati. Benda itu sentiasa akan mengusik kamu, buat ini, rasa ini, buat ini, buat ini, rasa ini. Sehinggalah kamu buat kepuasan itu tidak ada. Kalau kamu tidak melaksanakan sesuatu, tak kira negatif, tak kira positif, sehingga terlaksananya keinginan kamu, barulah pikiran dan hati kamu terbebas daripada kancah stres. Kalau tidak, memang benda tu ada dalam diri kamu sehinggalah kamu memakbulkan benda tu, sehinggalah kamu menyudahi permintaan tu. Selagi itu benda tu masih lagi mengacau. Sebab kamu sudah kukuhkan benda tu. Tadi benda tu just sebagai satu yang maya. Sekarang kamu dah ambil benda tu, kamu dah pegunkan benda tu. Kamu dah jadikan objek tu keras, masuk balik dalam diri kamu. Selagi benda tu tak jadi, kamu tak rasa, kamu tak buat, kamu tak sentuh, kamu tak ilhamkan benda tu, kamu tak dapat kepuasan dari benda tu, selagi itulah benda tu boleh mengacau. Contoh yang terbaik ialah cinta. Contoh yang terbaik ialah kejayaan. Contoh yang terbaik ialah keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Ini 3 perkara. Itu konsep yang lain. Kalau kamu rasa kamu nak dapat banyak informasi tentang bagaimana untuk menjadi seorang pelajar yang baik, cemerlang, bagaimana untuk membentuk sahsia diri, bagaimana untuk membentuk identiti diri, bagaimana untuk membentuk jati diri, bagaimana untuk menghalang benda-benda yang saya sebut tadi, dan juga menjadikan satu jalan yang bersih, satu jalan yang mempunyai kejayaan dan kecemerlangan. Saya rasa kamu tahu nombor telefon saya kan, boleh hubungi saya secara WhatsApp dan kita mulalah boleh mengadakan sesi soal jawab. Okey? Baik. Itu tak penting, itu bila-bila kamu boleh hubungi saya. Yang penting di sini ialah bahasa yang digunakan dalam internet ini tidak mempunyai keragaman, keselarasan ataupun salah dari segi pembakuan, dari segi penggunaan tanda bahasa dan sebagainya. Selain itu, laman sosial tersebut juga menjadi pusat penyebaran bahasa yang tidak baik. Pemikiran yang terbentuk dari penggunaan bahasa tersebut juga kian meluas. Selain membentuk pemikiran yang tidak jelas maknanya, laman sosial tersebut juga mengundang penyalahgunaan bahasa. Kalau kamu nak test kamu punya bahasa baik atau tidak, kamu tengok bahasa dalam WhatsApp, dalam Twitter, dalam Facebook, dalam Insta, dalam apa-apa sajalah, TikTok apa benda lah kan. Cuba kamu buat, itu satu latihan yang baik untuk kamu buat bahagian penyuntingan. Kesannya, keadaan tersebut akan melahirkan masyarakat yang tidak lagi santun dalam berbahasa, terutamanya remaja. Cubalah tengok dekat luar tu, siapa boleh berucap bahasa Melayu dengan betul. Kalau kamu tengok bandar-bandar yang besar di Kuala Lumpur, di Ipoh, di Johor Bahru, ataupun kawasan-kawasan kediaman yang orang kata tu pro ataupun elit, ya,
Kawasan-kawasan yang pro ataupun kawasan-kawasan elit, kita nak masuk pun tak boleh. Tunggu juga penghuni datang keluar dan bawa kita masuk. Kondo-kondo yang bertaraf 7 bintang, 10 bintang, macam-macam. Kita terpaksa melalui banyak pengawasan-pengawasan ketat sebelum masuk ke rumah kamu. Ini betul-betul tempat-tempat yang eksklusif. Cuba bayangkan cara pemikiran dan idea pemikiran orang di situ, dan cuba bayangkan bagaimana bahasa yang mereka akan pertuturkan jika dibandingkan dengan mereka yang hidup di kampung, di atas tanah yang murni, tanah yang telah berbudi kepada keringat manusia dan menghasilkan sesuatu nutrien yang baik kepada jiwa dan minda. Itulah perbezaannya, ya. Okey, kesannya keadaan tersebut akan melahirkan masyarakat yang tidak santun berbahasa. Memang benar laman sosial tidak perlu ditapis, tetapi kita sendiri sebagai pelayar internet perlu menapis bahasa yang digunakan agar pemikiran disampaikan menjadi jelas dan manfaat bagi tatapan masyarakat. Masyarakat pula sewajarnya hendaklah bersikap betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Ini biasanya kita nampak dalam mana-mana program-program bahasa. Betulkan yang biasa. Yang biasa kita gunakan, betulkan dan biasakan yang betul. Maksudnya kalau kita sudah betulkan, gunakan benda itu. Dipetik dan diubah sesuai daripada pemikiran bahasa di laman sosial Ismail Amiruddin, Pelita Bahasa April 2017. Jadi ketiga-tiga bahan, daripada bahan munsi, daripada kerancuan istilah, daripada membentuk pemikiran, semuanya berbincang tentang kerancuan bahasa, martabat bahasa yang tidak diambil kira oleh masyarakat remaja pada hari ini. Okay, mari kita lihat pada soalan, ya. Mari kita lihat pada soalannya. Okeylah, saya terus pada soalan, takut nanti tak cukup masa. Saya akan letak jawapan-jawapan dalam chat memudahkan kamu untuk membaca. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan berasa jelek dan aib? Ini kita hanya boleh, kamu tidak boleh mengulangi perkataan jelek dan aib, ya. So apakah yang boleh gantikan perkataan jelek dan aib di sini? Jelek dan aib. Berdasarkan bahan satu, mengapakah saya berasa jelek dan aib? Okey. Kalau kamu tengok dalam bahan satu tadi, mengapakah beliau berasa bahawa dia begitu, ya, berasa jelek dan aib, ya. Okey, yang pertama sekali kita nampak apa yang berlaku. Anak muda, alright, anak muda menggunakan bahasa rojak. Itu yang dia tak sukalah, menggunakan bahasa rojak. Anak muda menggunakan bahasa rojak. Okey, jawapan yang dulu markah je kan. Satu lagi, anak muda menggunakan bahasa logat. Dia menggunakan bahasa logat yang direka-reka lah, dimodifikasikan, direka atau dimodifikasi. Ini dia. Okay, satu lagi jawapan, kalau kamu nak letak di sini pun boleh juga. Anak muda menggunakan istilah rojak yang tidak dipahami. Anak muda menggunakan ya, istilah, ya, rojak dalam bahasa serta mencemarkan. Okay. Baik, kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ditanya tentang apa? Dalam bahan 2 dan 3, penulis telah memberi saranan kepada beberapa pihak untuk memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul. Katakan saranan-saranan tersebut. Okey. Saranan tersebut ialah, saranan maksudnya ialah cadangan. Saranan maksudnya ialah cadangan, ya, cadangan, suggestion. Apa yang telah diberikan oleh penulis dalam bahan 2 dan bahan 3 untuk memastikan bahasa Melayu digunakan dengan betul? Nyatakan saranan itu, nyatakan cadangan itu. Okey, apakah cadangannya? Cadangan yang pertama yang disampaikan di situ ialah pengulas sukan.
Ya. Pengulas sukan kan? Pengulas sukan apa dia harus buat? Pengulas sukan. Pengulas sukan perlu menggunakan istilah yang betul. Perlu menggunakan istilah yang betul. Perlu menggunakan istilah yang betul. Istilah yang betul. Betul. Betul dan sahih. Sahih maksudnya sesuatu yang tepat. Janganlah demi wang duduk situ entah apa-apa ke yang borak, bahasa pun tunggang langgang kan. Kita di Malaysia, tengoklah dulu martabatkan bahasa dulu kan. Okey. Itu satu jawapan. Satu lagi soalan di sini ialah pengulas sukan ya. Pengulas sukan. Pengulas sukan dan wartawan. Pengulas sukan dan wartawan haruslah berhati-hati. Haruslah berhati-hati. Haruslah berhati-hati. Haruslah berhati-hati. Haruslah berhati-hati dalam ucapan. Dalam ucapan. Dalam ucapan. Dalam ucapan. Haruslah berhati-hati dalam ucapan dan tulisan. Dan tulisan. Dan tulisan. Agar tidak mencemarkan bahasa. Mencemarkan bahasa. Mencemarkan bahasa. Okey. Lepas tu saranan yang disampaikan. Berapa markah tu? Dia bagi 4 markah. Seperti mana yang saya biasa katakan, kalau 4 markah, 2 jawapan yang panjang. Kalau jawapan panjang, mesti ada isi huraian contoh. Kalau tidak, 4 jawapan yang pendek pun boleh. Ya, terpulang pada anda bagaimana kamu nak katakan. Okey, seterusnya, sebagai pelayar internet. Sebagai pelayar internet. Pelayar internet. Ya. Sebagai pelayar internet, kita seharusnya menapis. Kita seharusnya menapis bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan. Ini cadangan yang dibuat. Satu lagi cadangan dibuat maksudnya masyarakat perlulah. Masyarakat perlulah ya bersikap. Masyarakat perlulah bersikap. Betulkan yang biasa. Betulkan yang biasa. Okey. Dan betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Biasakan yang betul. Ini dia. Okey. Ini yang disarankan. Okey, bagus. Yang ini kamu tak payah salin tau. Kamu boleh cut and paste dalam Word kamu. Senang. Saya memang letak dalam chat menjimatkan masa. Kalau you salin, ini bukan masanya untuk salin lah. You boleh just cut, copy and paste. Kamu boleh copy and paste dalam, buka satu Microsoft Word dalam internet, dalam laptop kamu atau handphone kamu, you boleh copy and paste dalam chat ini. Tak ada masalah. Okey, satu lagi soalan yang keempat. Ini yang betul-betul hebat sekali. Okey, soalan yang ketiga ya. Dalam bahan 1 dan bahan 2 dan bahan 3, penulis telah menyatakan bahawa penyalahgunaan bahasa Melayu akan lebih mempengaruhi remaja. Dalam bahan 1, bahan 2 dan bahan 3, penulis telah menyatakan bahawa penyalahgunaan bahasa Melayu akan lebih mempengaruhi remaja. Bagaimana dikatakan bahawa bahasa ini banyak mempengaruhi remaja? Mengapa keadaan ini berlaku? 3 markah. 3 markah, mungkin 2 jawapan yang panjang atau 3 jawapan yang pendek. Okay, cuba kita lihat soalan dia. Bagaimana dia mempengaruhi jiwa remaja. Okey, punca remaja mudah terpengaruh dengan penyalahan bahasa ialah remaja. Yang paling penting ni remaja pada peringkat umur yang mentah. Remaja pada peringkat ya, umur yang mentah. Yang mentah atau muda lah kan? Mentah atau muda. Mudah dipengaruhi. Ini dia, mudah dipengaruhi. Okey.
Walaupun kita ambil dari petikan, cuba ubah bahasa yang saya ajar minggu lepas. Bagaimana kita harus mengubah bahasa ya. Okey, soalan yang ketiga. Sambung lagi. Satu lagi, rakan sebaya merupakan elemen utama yang akan membuat remaja lebih gemar menggunakan bahasa rojak. Okey, rakan. Rakan sebaya. Mudah mempengaruhi. Mudah mempengaruhi. Mudah mempengaruhi remaja. Remaja untuk menggunakan kerancuan bahasa. Kerancuan maksudnya kesalahan, kerancuan bahasa. Baik, seterusnya boleh dikatakan remaja mudah tertarik. Remaja mudah tertarik dengan istilah. Istilah atau frasa. Frasa yang moden dan mempunyai istilah moden dan mempunyai frasa yang moden dengan istilah atau frasa yang moden dan mempunyai mempunyai kaitan dengan hidup mereka. Kaitan dengan hidup remaja. So apa-apa yang istilah itu berkaitan dengan dunia mereka, dunia pemodenan, boleh menjadikan mereka matang, boleh menjadikan mereka glamour, mereka guna sahaja. Satu lagi konsep yang kita gunakan di sini adalah kebanyakan remaja pada umur ini mula mencari ikon ataupun identiti tersendiri. Masih lagi mereka mencari siapakah mereka tersendiri dan sebagainya. Okey, inilah antara beberapa yang boleh kita masukkan sebagai jawapan. Boleh masukkan sebagai jawapan. Okey, ini just kamu cut and paste sajalah. Okey, selesai sudah di situ. Marilah kita masuk untuk soalan hebat yang betul-betul hebat yang keempat ya. Anda telah dilantik sebagai salah seorang ahli jawatankuasa majalah sekolah. Anda dikendaki menyunting artikel-artikel yang dihantar oleh murid-murid sekolah anda untuk diterbitkan dalam majalah.
bagi memastikan diri anda mampu menyunting. Itu pasal kamu belajar soalan penyuntingan dalam tingkatan 5 ni untuk menjadikan kamu sebagai seorang pengguna bahasa Melayu yang betul dan lancar. Menyunting artikel dengan baik dari segi istilah tata bahasa. Anda sedar bahawa anda perlu membuat beberapa persiapan untuk menambahkan ilmu pengetahuan berkaitannya. Nyatakan persiapan-persiapan yang boleh anda lakukan untuk menambahkan pengetahuan tentang istilah dan tata bahasa. Okay, apa yang patut dilakukan oleh anda? Ya, apakah yang patut kamu lakukan supaya anda dapat membetulkan? Kan dikatakan, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, kan? Apa yang kita perlu lakukan supaya kamu punya pengetahuan tentang bahasa Melayu ini bertambah? Itu yang ditanyakan. 4 markah. Biasanya 4 jawapan yang kecil atau 2 jawapan yang panjang. Kita akan letak dalam chat. Cuba kita lihat soalan yang keempat. Soalan yang keempat. Apakah persiapan yang akan lakukan? Pertama sekali membaca. Membaca ya. Membaca dan mengkaji. Mengkaji pelbagai buku. Pelbagai buku ya, pelbagai buku yang berkait dengan ataupun berkaitan tata bahasa Melayu. Tata bahasa Melayu. Contohnya apa? Contohnya kamu letaklah tata bahasa Dewan. Tata bahasa Dewan ni susahlah kan? Okey. Ataupun kita katakan di sini sebetulnya jurnal bahasa. Okey, jurnal bahasa kan? Jurnal bahasa. Ini satu contoh. Okey, lepas itu juga kamu boleh katakan memahirkan diri, ya. Memahirkan diri, memahirkan diri dengan menggunakan bahan rujukan, menggunakan bahan rujukan bahasa seperti kamus dewan, ya. Tesarus bahasa, kena bagi contoh yang sesuai. Tesarus bahasa. Okey ni. Kan? Lepas itu anda juga boleh menggunakan sini bahawa merujuk kepada bukan pada. Merujuk kepada pakar-pakar bahasa. Merujuk kepada pakar-pakar bahasa yang menerbitkan artikel atau buku penggunaan tata bahasa. Adakah? Mesti ada, carilah. Lepas tu okey. Peka akan penggunaan kerancuan bahasa. Peka akan penggunaan kerancuan bahasa di media sosial agar dapat mengesan kesalahan yang biasa dibuat. Inilah antara jawapan yang terbaik. Inilah antara jawapan yang terbaik yang boleh saya bagilah. Kesalahan yang biasa dibuat. Okey, bagus. Semua ini merupakan jawapan-jawapan yang memang hebat untuk jawapan yang soalan yang keempat. Selesai? Bagus. Jadi beginilah cara untuk menjawab di luar kotak pemikiran yang biasa. Jadi dalam masa 2,5 bulan ni saya rasa
kita punya masa untuk belajar bahasa Melayu amat singkat. Dan saya berharap ya, anda bolehlah berhubung dengan saya untuk perkara-perkara yang selanjutnya. Okey, kamu cut and paste chat itulah. Kamu cut and paste chat itulah. Okey, sudah ya. Baiklah, kalau sudah, mari kita lihat pada bahagian sintaksis untuk hari ini. Ya, dalam masa 30 minit ya, kita bincang. Okey, sebetulnya sintaksis merupakan bidang yang berkaitan dengan frasa dan ayat. Anda perlu membaca dan memahami soalan, dan biasanya ayat-ayat yang diberikan tu ialah termasuklah membina ayat, menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsan, menukarkan ayat aktif kepada pasif atau sebaliknya, susunan songsang atau sebaliknya, pola ayat FN, FK, FA, ya, ragam ayat menjadi subjek, mencari predikat, jenis-jenis ayat, ayat komplement, ayat transitif, ayat tak transitif, ayat keterangan, ayat pasif, ayat aktif, ya, ayat relatif yang, ayat majmuk gabungan, macam-macam ya, menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah dan sebaliknya dan sebagainya. So banyak. Jadi dalam konteks Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah pun saya memperlihatkan ya, yang telah pun saya memperlihatkan beberapa bahagian yang ada di situ. So memang kita dapati bahawa benda-benda seperti ini memang wujud. Okey, memang wujud ya, sesuatu yang kewujudan tu memang dapat kita nampak dengan begitu baik sekali ya, supaya kita dapat melihat benda itu dengan lebih akrab. Okey, kalau kamu lihat dalam konteks modul bahasa terbitan Kementerian Pendidikan, iaitu Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Tata Bahasa Melayu Menengah Atas, ya, bahagian kementerian. Kalau kamu tengok konteks yang saya paparkan sebentar lagi ini ya, Panduan Pengajaran dan Pembelajaran Tata Bahasa Melayu Menengah Atas. Ini KPM punya bahagian pembangunan kurikulum. Kalau kamu lihat di sini, nah inilah antara beberapa bahagian ya, yang biasanya diuji dan dikaji dalam SPM. Kata tunggal, kata majmuk, kata terbitan, kata ganda, akronim. Akronim maksudnya sama ertilah. Berlawanan. Sinonim maksudnya ialah seerti. Golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif. Golongan kata tugas, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi, FN, FK, FA, FSN. Ayat dasar, pola inti, ayat terbitan, ayat susunan tunggal, ayat susunan songsang, ayat majmuk, ayat penyata, tanya, perintah, seru, ragam ayat dan sebagainya. So ini merupakan satu panduan yang akan digunakan dalam pembuatan soalan ya, dalam membina soalan SPM 2021 nanti. Kamu tak perlu takut sebab saya sudah rujuk, saya sudah kaji ya, semua dalam bahagian ini, dan hasilnya inilah yang saya memberikan untuk anda. Ada banyak lagi yang perlu saya bincang tapi tak ada masa. Saya telah pun diikat untuk 90 minit sahaja ya. Mudah-mudahan kalau kamu berurusan dengan saya melalui WhatsApp, mungkin saya akan memberikan sedikit panduan lagi ya. Okey, dalam bahagian ini cuba lihat latihan 1. Baca petikan di bawah dengan teliti, tukarkan cakap ajuk yang bergaris kepada cakap ajuk yang berpindah ya. Cakap ayat cakap ajuk yang bergaris kepada cakap pindah. Okey, senang saja. Cakap ajuk ini adalah dialog.
Cakap ajuk ialah dialog. Cakap pindah ini ialah bentuk ayat-ayat penyata. Bentuk ayat-ayat penyata dan juga dikatakan sebagai ayat-ayat dalam bentuk laporan. Sebagai contohnya, hey, kau berdiri. Hey, kau berdiri. Marah cikgu itu. Cikgu memarahi pelajar itu lantas menyuruhnya berdiri. Nampak tak? Kenapa kau lambat? Tanya kawannya. Kawannya ingin mengetahui sebab kelewatannya pada hari itu. Boleh? Inilah dia punya cakap ajuk dan cakap pindah. Lepas tu kamu kata, Cis, berani kamu sentuh saya. Okey. Pelajar itu berdesis. Pelajar itu berdesis dan memarahi kerana kawan yang lain itu menyentuhnya. Seperti macam itulah contohnya. Jemputlah makan. Jemputlah makan. Contohnya. Okey. Dengan perasaan yang ramah tamah, dengan perasaan mesra, ibu menjemput kami makan. Lebih kurang macam itu. So, dialog kepada pindah. Okey, kalau kamu tengok yang ini, pagi itu panggilan dari Vincent singgah ke teleponku. Pagi itu panggilan dari Vincent singgah ke teleponku. Tatkala aku sedang bersiap-siap. Tatkala aku bersiap-siap ke tempat kerja. Dira, kau harus datang ke hospital sekarang. Aku nampak adik dikejarkan ke ruang kecemasan pagi-pagi tadi semasa aku lapor diri. Aku belum pasti lagi apa sebabnya. Nanti aku cuba dapatkan maklumat lagi. Suara cemas Vincent di hujung talian. Tanganku menggeletar. Sesuatu yang buruk telah menimpa adik. Cik, nanti dulu. Cik ahli keluarga pesakit ke? Tanya seorang jururawat sambil menahanku daripada meluru masuk ke ward pediatrik. Bukan, saya gurunya. Maaf, hanya keluarga terdekat saja boleh kami benarkan. Balas jururawat itu. Dipetik, diubah suai daripada cerpen lukisan hati adik. Lukisan hati adik ini pernah keluar dalam Dewan Siswa 2017 oleh Soraya Salim. Okey? Jadi kami ambil petikan ini dan kita buat cakap ajuk dan sekarang ni kamu kena buat cakap pindah. Cuba kamu baca sekali lagi dalam masa 2 minit. Saya tidak boleh memberikan jawapan dalam chat atas kesuntukan masa tapi saya boleh membacakan. Okey? Menunjukkan kamu faham. Ambil 2 minit, baca lagi sekali. Baik, sudah ya. Okey, mari kita lihat bagaimana untuk menjawab ini ya. Pertama sekali kita nampak pagi itu panggilan daripada Vincent singgah ke teleponku tatkala aku sedang bersiap-siap ke tempat kerja. Dira, kau harus datang ke hospital kan? Okey, yang ini dengan perasaan cemas, Vincent menyuruh Dira melalui panggilan telefon supaya datang segera ke hospital kerana dia ternampak adik dikejarkan ke ruang kecemasan pada pagi itu, ya. Pada pagi itu,
Okey, ketika dia melapor dirinya, Vincent turut memberitahu Dira bahawa dia tidak mengetahui sebab adik berkejarkan ke ruang kecemasan. Seterusnya memberitahu Dira bahawa dia akan mendapatkan maklumat lagi. Kan? Itu yang dia membincangkanlah kan. Okey. Okey, lepas itu seorang jururawat menahan Dira yang meluru masuk ke ward pediatrik. Ada kan di situ kan ward pediatrik, ward kanak-kanak lah. Lalu bertanya sama ada dia ahli keluarga pesakit ataupun tidak. Dira menjawab bahawa dia merupakan guru kepada pesakit itu. Bukan, saya gurunya. Bahawa dia merupakan guru kepada pesakit itu. Jururawat meminta maaf lalu memberitahu Dira bahawa hanya ahli keluarga yang terdekat sahaja dibenarkan berjumpa dengan pesakit. Maaf, hanya keluarga terdekat saja boleh kami benarkan, balas jururawat itu kan. Jururawat meminta maaf lalu memberitahu Dira bahawa hanya ahli keluarga terdekat dibenarkan untuk berjumpa pesakit. Okey. Teknik untuk membuat ini maksudnya ada dua cara. Tetapi kamu tidak boleh songsangkan urutannya. Kamu mesti mengikut urutan. Terima panggilan, disuruh datang ke hospital, dia nampak adik masuk ke ruang kecemasan, ya, dia belum tahu sebabnya, ingin mendapatkan maklumat. Okey. Lepas tu dia cakap sesuatu yang buruk menimpa adik. Okey. Dia pula bergegas ke hospital tapi ditahan oleh jururawat. Lepas tu dia beritahu dirinya guru bukan ahli keluarga terdekat. Jururawat mengatakan bahawa hanya golongan orang terdekat saja yang boleh berjumpa pesakit di ward pediatrik. So mesti ikut urutan. Ada setengah-setengah orang dia baca satu kali, dia baca sekali, lepas tu dia buat andaian sendiri. Kalau buat andaian sendiri, cerita dia tidak berurut-urut. Cerita mesti berurut-urut. Maksudnya kita mestilah mengikut turutan yang betul. Dia punya message mestilah mengikut turutan yang betul. Masa itu mesti mengikut turutan yang betul. Kebanyakan pelajar salah di sini sebab mereka mendapat didikan yang salah, mendapat pengajaran yang kurang pasti. Mereka membaca semula ini dan membuat andaian ini akan berlaku dan sebagainya. Maksudnya mereka memprosahkan. Mereka memprosahkan balik mengikut pemahaman. Tidak sama sekali. Jangan buat itu. Dia mesti mengikut step by step. Cerita pertama apa, cerita kedua apa, cerita ketiga apa. Okey, lain satu juga boleh buat mengikut dialog demi dialog, perangan demi perangan. Itu pun lagi safe, lebih selamat. Okey. Baiklah, kita beralih kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua di sini berkait dengan bina 6 ayat tanya yang lengkap dengan menggunakan kata tanya yang betul. Kata tanya yang digunakan hendaklah bersesuaian dengan frasa yang berhuruf condong. Okey, kalau kita baca yang ini, okey. Mula-mula kita kena baca, baru kita boleh bina ayat. Kita kena baca dulu, baru kita boleh bina ayat tanya. Ayat tanya itu mesti diikuti dengan tanda soal. Pada tanda-tanda soal, salah. Itu bukan ayat bina, itu akan menjadi ayat tergantung. Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM). Program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM) dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan dikelolakan oleh pihak sekolah bertujuan untuk menanam minat membaca dalam kalangan murid. Itu sudah boleh buatlah satu soalan. Melalui program NILAM, murid digalakkan untuk meminjam dan membaca buku di pusat sumber sekolah. Ini sudah boleh buat satu lagi soalan. Murid merekodkan buku dan bahan telah dibaca untuk mencapai jumlah sasaran pada tahap anugerah NILAM. Tahap anugerah NILAM terbahagi kepada dua, iaitu anugerah jauhari dan rakan pembaca. Selain itu, pihak sekolah disarankan untuk menyediakan kemudahan asas aktiviti membaca seperti perpustakaan mini di bilik darjah. Ini faedah dia lah. Hal ini akan menyebabkan murid-murid dapat membaca pada waktu senggang. Waktu bersenggang maksudnya waktu dia free lah, waktu yang ada masa untuk baca kan. Program membaca pada waktu senggang ini kebiasaannya dilaksanakan pada awal waktu persekolahan, iaitu 10 minit sebelum waktu pembelajaran bermula. Aksi-aksi ini, apakah yang boleh kita gunakan? 6 ayat kata tanya. Okey. Apakah tujuan Kementerian Pendidikan
menyediakan dan pihak sekolah menganjurkan program nadi ilmu amalan membaca. Apa tujuan dia? Di sinilah. Nampak? Untuk bahagian ini, kamu sudah boleh buat soalan inilah. Okey? Apakah tujuan kementerian dan pihak sekolah menganjurkan program nadi ilmu amalan membaca nilam? Ini satu soalan. Okey, lepas itu dikatakan melalui program nilam, murid-murid digalakkan meminjam dan membaca buku di pusat sumber. Ini satu soalan boleh buat. Iaitu di manakah murid digalakkan untuk meminjam buku? Kan? Di manakah murid digalakkan untuk meminjam buku? Yang ketiga, melihat murid merekod buku dan bahan yang telah dibaca untuk mencapai jumlah sasaran pada tahap anugerah nilam. Jadi, mengapakah murid merekodkan buku dan bahan yang telah dibaca? Jadi di sini kita boleh buat itu lagi. Nampak? Senang ni. Nampak? Merekodkan buku dan bahan baca di sini ya. Merekodkan buku dan bahan membaca untuk mencapai nilai jumlah. Jadi kamu katakan di sini, mengapakah murid merekodkan buku dan bahan yang telah dibaca? Okey, seterusnya kamu lihat di sini ada tahap anugerah nilam terbahagi kepada dua, iaitu anugerah jauh hari dan anugerah rakan membaca kan. Okey, jadi sekarang kita katakan berapakah tahap anugerah nilam? Ni tahap anugerah nilam ni kita sudah boleh buat plan. Okey, kita sudah boleh buat soalan di sini kan. Okey, di sini kan anugerah jauh hari dengan rakan membaca. So berapakah tahap anugerah nilam? Okey, lepas tu kita nampak pihak sekolah disarankan untuk menyediakan kemudahan asas aktiviti membaca seperti perpustakaan mini di bilik darjah. Apakah yang disarankan kepada pihak sekolah bagi menjayakan program nilam kan? Tengok pihak sekolah disarankan ini menyediakan ya, pihak sekolah disarankan untuk menyediakan asas aktiviti membaca seperti perpustakaan mini di bilik darjah. Jadi kamu punya soalan pastilah apakah yang disarankan kepada pihak sekolah bagi menjayakan program nilam. So kita mesti buat tanda soal kan. Okey, lepas itu program membaca pada waktu senggang ini biasanya dilaksanakan pada awal waktu persekolahan iaitu 10 minit sebelum waktu pembelajaran bermula. Jadi bilakah program nilam sesuai untuk dilaksanakan ataupun bilakah nilam ini akan dilaksanakan? Bilakah program membaca dilaksanakan? Program membaca nilam dilaksanakan. Ini senang. Jadi kamu kena baca dulu setiap yang ada soalan macam contoh bertujuan untuk. Ini buku ni untuk. Lepas itu kamu katakan di sini adalah murid merekod terbaca pada tahap sama kan. Ini. Kenapa dia perlu merekod bahan-bahan bacaan kan? Di sini adalah. Lepas itu kita katakan anugerah nilam terbahagi kepada dua. Okey, berapakah anugerah nilam yang tersedia ada dan sebagainya. Kan? Lepas itu pihak sekolah disarankan untuk apakah yang disarankan kepada pihak sekolah. Kan? Dalam menjayakan program nilam dan sebagainya. Dan kamu nampak di sini program membaca pada waktu senggang ini biasanya dilaksanakan pada awal persekolahan. Bilakah program membaca nilam ini sesuai dilaksanakan? So tanda soal. Boleh? So beginilah kita mencari jawapannya ya. Okey, seterusnya kita ada latihan 3 di sini. Latihan 3 ini berkait dengan berdasarkan petikan di bawah, kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi 3 ayat yang anda pilih seperti berikut. Okey, maksudnya kamu kena keluarkan ayat yang lengkap, lepas tu kamu kena buat subjek dan predikat. Okey? Kamu kena keluarkan ayat tu, lepas tu kamu kena pecahkan ia menjadi subjek dan predikat. Okey, sebagai contoh saya bagi satu di sinilah. Okey? Akal merupakan alat berfikir untuk mendapatkan maklumat yang penting bagi menjanakan ilmu. Ini satu ayat. Nampak? Ini satu ayat. Akal merupakan alat berfikir untuk mendapatkan maklumat yang penting bagi menjanakan ilmu. Okey, di sini mana subjeknya? Mana subjeknya di sini? Akal merupakan alat berfikir untuk mendapatkan maklumat yang penting bagi menjanakan ilmu.
Mana subjeknya? Pada pandangan anda, mana subjek? Very good. So, akal. Akal ini ialah subjek. Satu je. Ini kata nama. Satu je. Akal. Yang lain semua. Biasanya lah teknik dia, kalau kamu menjumpa kata kerja, di hadapan tu semua subjek. Tapi tengok konteks ayat. Okey? Lepas tu kamu tengok, seterusnya, hal ini jelas menunjukkan bahawa pembentukan akal dan cara betul merupakan perkara yang harus dititik beratkan bagi melahirkan generasi yang mampu untuk berfikir secara logik dan rasional. Ini panjang, mungkin pelajar tak ambil. Remaja ialah kelompok yang berpotensi untuk membina aliran pemikiran yang berbentuk positif dan negatif. Ini satu ayat boleh ambil. Remaja, tengok betul, remaja ialah kelompok yang berpotensi membina aliran pemikiran positif dan negatif. Yang ini satu ayat. Remaja ialah kelompok yang berpotensi untuk membina aliran pemikiran yang berbentuk positif dan negatif. Okey, yang ini mana subjeknya? Mana subjeknya? Senang ni. Untuk menentukan subjeknya biasanya kata nama. Bagus. Liana kan? Liana, very good, remaja. Okey, remaja di sini ialah subjeknya. Okey, cuba kita lihat yang ketiga, seterusnya. Antara ejen sosial yang paling terpengaruh dalam pembentukan pemikiran remaja ialah ibu bapa. Ini ayat songsang. Okey, ayat songsang ni susah kita nak ambil subjek dan predikat, memang dia songsang. Jangan ambil. Tiada sesiapa yang lebih mengenali anak selain daripada ibu bapa sendiri. Ini pun bukanlah satu ayat penyata yang gramatis. Cari ayat yang gramatis. Cuba lihat nombor 3 ni. Ibu bapa berupaya untuk membentuk pemikiran anak pada peringkat remaja agar lebih mengutamakan keluarga dalam segala hal. Ini bagus. Ini satu ayat yang baik. Kamu nampak sini, ibu bapa berupaya membentuk pemikiran anak pada peringkat remaja agar lebih mengutamakan keluarga dalam segala hal. Ini adalah cari ayat yang gramatis. Okey, subjeknya di sini senang sahaja. Subjeknya di sini senang saja. Apa subjeknya? Walaupun ayat ini panjang, apa subjeknya? Ibu bapa berupaya. Okey, very good. Bagus. Ibu bapa ialah subjek. Ini sebagai contohnya lah. Yang boleh Amirul, very good. Ibu bapa. Ini sebagai contohnya lah. Okey. Jangan kalut. Mesti ada satu ayat yang gramatis. Dalam membentuk tata bahasa ataupun sintaksis ayat yang berkait dengan subjek dan predikat, dia saja bagi kamu ayat songsang. Kadang-kadang kita tidak ada pilihan, kita terpaksa ambil juga ayat songsang itu. Ayat songsang apa susah? Carilah dekat belakang. Belakang tu ialah subjek, depan tu ialah predikat. Kau songsangkan benda tu. Faham? Kalau tak dapat jumpa ayat gramatis, kamu perlukan satu ayat lagi, you boleh ambil ayat songsang. Dalam ayat songsang pun ada predikat, ada subjek. Cuma subjeknya pergi ke predikat, predikatnya pergi ke subjek. Ini semua ni ialah permainan bahasa. Okey, akhirnya dalam masa 5 minit yang kita ada di sini, kita mau cari FN, FK, FN, FA, FN dan FSN bagi 4 ayat yang dipilih. Mula-mula kamu kena tentukan ayat. Lepas tu kamu kena tentukan FN, FN. Cari mana yang ada FN, FN. Cari mana yang ada FN dan FK. Cari mana yang ada FN dan FA. Cari mana yang ada FN dan FSN. FN ini maksudnya bukan FNN, itu oren. FN maksudnya frasa nama. FK maksudnya frasa kerja. FA maksudnya frasa adjektif. FSN maksudnya frasa sendi nama. Ini Siem Reap. Saya sudah berada di sini 2 kali dalam hidup saya, telah pun melawat Angkor Wat. Okey, Siem Reap. Siem Reap merupakan bandar kedua yang pesat membangun di Kemboja selepas ibu negaranya Phnom Penh. Ini satu ayat ni. Siem Reap merupakan bandar kedua yang pesat membangun. Siem Reap merupakan bandar kedua yang pesat membangun di Kemboja selepas ibu negaranya Phnom Penh. Ini satu ayat ni. Siem Reap merupakan bandar kedua yang pesat membangun di Kemboja selepas ibu negaranya Phnom Penh. Okey, apakah bentuk ayat ini?
FNFN, FNFK, FNFA atau FNFSN. Ayat ni. Ayat ni sebenarnya ayat apa? Ayat ni sebenarnya ayat apa? Dia tergolong dalam ayat apa? Siem Reap merupakan bandar kedua yang pesat membangun di Kemboja selepas ibu negaranya Phnom Penh. Okey, apa jenis ayat ni? Very good. Oh, no. Kita bukan nak cari ayat penyata. Kita nak cari di sini sama ada ayat tu ada FN dan FN atau FN dengan FK atau FN dengan FA. Okey, jadi bermaksud dalam ini Liana bagus. Liana FN sama FN sebab Siem Reap ini perasaan nama. Nampak? Siem Reap ni perasaan nama. Phnom Penh ni perasaan nama. Maka kita gunakan FN dengan FN. Boleh ya? Okey, seterusnya kita lihat ayat yang kedua. Siem Reap juga lebih tenang berbanding dengan Phnom Penh. Tengok ni. Siem Reap juga lebih tenang berbanding dengan Phnom Penh. Okey, jadi kita tentukan satu ayat yang ada ni. Siem Reap kata frasa nama yang lebih tenang berbanding dengan Phnom Penh. Tenang, cuba rujuk pada perkataan tenang. Tenang ni perkataan apa? Frasa apa ni? Ya, Liana, bagus. Amirul, ya. Frasa adjektif, very good. Maksudnya kita ini ialah FN plus FA kan? Okay, lagi satu. Lagi satu kalau kita lihat penulis sebenarnya. Yang lain-lain tu tak boleh lah sebab memang dia campur-campur situ kan. Penulis sebenarnya telah memasang impian untuk datang ke sini dari bangku sekolah lagi apabila menonton sebuah rancangan dokumentari yang memaparkan sejarah serta keindahannya. Nampak di sini ada perkataan menonton. Nampak di sini ada perkataan memaparkan. Nampak? Nampak di sini ada perkataan memasang. So banyak apa ni? Ni apa ni? Kata frasa kerja. Bagus Liana. Penulis ni ialah frasa nama. Frasa nama campur dengan frasa kerja. Okey, akhir sekali saya ambil satu lagi. Iaitu impian untuk sampai di situ membuahkan hasil apabila penulis berpeluang untuk menjejak kaki di negara ini. So tinggal satu lagi iaitu frasa sendi nama kan. Okay, frasa sendi nama ni cuba cari. Nampak tak impian untuk? Ada untuk di sini. Lepas tu kamu nampak ada untuk di sini. Ini ialah apa? Ini ialah frasa sendi nama. Jadi kita gunakanlah ayat ini sebagai impian untuk sampai di situ membuahkan hasil bila penulis berpeluang untuk menjejak kaki. Untuk. Frasa lagi satu nampak di. Nampak tak di? Di ini pun frasa sendi nama juga di negara ini. Di. Okey, nampak sini. Di situ, di. Ini. Nampak di. So banyak yang dalam ayat ni kita nampak dominan kan? Kata sendi nama tu dominan. Di. Di ini kita boleh gunakan. Jadi yang ini ialah frasa sendi nama. Ya. Tengok pada bentuk ayat. Biasanya kalau kamu sudah cari FN, tak payah tengok lagi dalam ayat lain FN lah. Dia memang dah set. Dalam soalan memang dah set 4 ayat. Kamu cari saja. Kalau ada yang adjektif, itu memang adjektif lah. Kalau ada frasa sendi nama yang banyak itu, memang itu frasa sendi nama lah. Kalau kata kerja tu memang kamu tahu, memang dia ada banyak dominan. Dia ada teknik-teknik tertentu. Dalam yang SPM tu memang sesuatu yang lengkap. Baiklah, saya fikir kita telah pun menghampiri satu musim dalam mengharungi minit dan masa. Kita telah pun menghampiri minit dan masa dan saya fikir bahagian pemahaman sastra dan juga bahagian sedikit untuk sintaksis ini telah pun kita selesai selenggarakan dengan baik. Baik, minggu depan kita akan bincang satu karangan, sebuah karangan dan juga saya akan bincang panjang lebar tentang penulisan sebab penulisan ini adalah lubuk markah, cepu emas, jackpot kan. Jadi di sinilah kita akan lihat bagaimana pelajar melayakkan diri ya. Sebab saya rasa minggu depan kita kelas terakhir 19 November untuk yang segi college punya ni kan tawaran dia dan tuition percuma minggu depan last ya. Jadi saya harapkan semua pelajar di sini mekarlah bersama dengan saya dan digelar jasa dan juga taburilah benih-benih bahasa agar sentiasa mewarnai tanah dan juga bumi yang segar ini. Biarlah yang berlaku
pastikan berlaku. Yang penting yang hidup segar ini membuahkan hasil yang baik untuk generasi akan datang. Mudah-mudahan kita jumpa lagi untuk minggu depan. Salam terima kasih dari saya dan Dirgahayu Malaysia selamanya buat anak-anakku yang tersayang. Selamat petang. Jumpa lagi. Thank you so much.